kita Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk kita duduk di sini insya-Allah di Tadabbur Center ni, yang mana kehadiran kita pada malam ni insya-Allah dan mungkin yang berada yang live tengok merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita mungkin sedikit ilmu, pengetahuan, yang mana dengan ilmu dan pengetahuan ni mudah-mudahan menjadi satu lonjakan kepada kita untuk melakukan perubahan hari demi hari insya-Allah. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak yang hadir pada malam ni. Walaupun orang kata apa, hari ni hari Sabtu, malam Minggu kan. Orang kata, kalau duduk di rumah tu sedap nak tidur, main dengan anak cucu ke, main dengan anak-anak saudara ke dan sebagainya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan sedikit pengorbanan masa yang kita berikan pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan ganjaran yang sebaiknya insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita membentangkan ataupun perkongsian lah, lebih kepada perkongsian tentang ciri-ciri ibadur rahman ini, jadi sukalah untuk kita ta'aruf terlebih dahulu, kerana ini kali pertama saya lah untuk berkuliah di Tadabbur Center ni. Jadi nama saya seperti yang tertera, Muhammad Uzair bin Izham lah. Saya ni asal daripada Sungai Petani, Kedah. Kalau terkeluar lorat-lorat Kedah tu minta maaf lah. Kalau tak faham boleh angkat tangan. Ustaz ni apa maksud dia? Kotlah tak faham lorat Kedah kan. Okey. Dahulunya belajar di University of Yarmouk, Jordan, dan sekarang ni bekerja sebagai mensyarah di Kolej Teknologi Darul Naim, Kuala Lumpur, dekat dengan Bangi Sentral. Kalau tuan-puan biasa lalu ke butik-butik tu, depan pada butik tu lah, office saya ni kira buka tingkap tu nampaklah butik tu banyak. Bila hari raya aja penuh. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ni dan juga yang menonton secara live satu tajuk daripada Al-Quranul Karim berkenaan dengan ciri-ciri ibadur rahman. Siapa ibadur rahman ni? Ini menjadi persoalan yang utama yang kita nak tahu terlebih dahulu. Siapakah ibadur rahman ini? Adakah ibadur rahman ini merujuk kepada kelompok tertentu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Ashabul Kahfi ke, Hawariyin ke, adapun dia merujuk kepada sifat ataupun gelaran. Apabila kita melihat kepada tafsiran, para ulama menyebutkan ibadur rahman ini lebih merujuk kepada gelaran ataupun sifat. Seperti mana dalam Al-Quran kita ada ulul albab sebagai contohnya. Seperti mana dalam Al-Quran kita ada sifat-sifat orang mukminin di dalam surah Al-Anfal, surah Al-Mu'minin, surah Al-Mu'minun, dan juga kita ada orang muttaqin, ya ini di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifat orang mukminin, sifat orang muttaqin ni pada ayat-ayat selepas itu. Jadi ibadur rahman ini juga seperti mana kumpulan ataupun orang-orang yang digelar tadi, yakni orang yang digelar orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka ibadur rahman ini merupakan hamba, dalam bahasa Melajunya adalah hamba ar-Rahman.
Jadi tajuk dalam bahasa Melayunya adalah sebelum ni ada dua poster kalau perasan, menjadi hamba Ar-Rahman. Ya, ini bagaimana kita nak menjadi hamba. Sebab apa? Tugas kita di atas muka bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dua tugas utama. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, ini tidaklah aku mencipta jin dan manusia ini kecuali lah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh kehidupan kita ini sepatutnya menjadi ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga peranan kita di atas muka bumi, iaitulah menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana nak menjadi hamba. Kerana menjadi hamba Ar-Rahman itu berlainan dengan menjadi hamba-hamba yang lain. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat ini bukan sekadar sebutan sahaja, tapi menyebutkan dalam rangka Allah Subhanahu Wa Taala memuji, Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi. Dan kita akan sebutkan selepas ni insya-Allah. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri ibadur Rahman ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan. Pada muka surat yang akhir, ini satu setengah muka surat yang akhir, disebutkan ciri-ciri ibadur Rahman ini dalam surah Al-Furqan, yang mana ayatnya bermula daripada 63 sampailah 77 sebenarnya. Jadi kalau dilihat kepada sifat itu mungkin ada dalam 12 sifat, ataupun 10 ke 12 sifat lah, bergantung kepada pecahan yang kita buat. Cuma pada malam ni mungkin kita akan ambil 5 dulu, dan kemudian insya-Allah siri yang akan datang kita akan sambung lagi lah tentang sifat ibadur Rahman. Cuma apa yang menariknya, ciri-ciri ibadur Rahman ini dia disebutkan di dalam surah Al-Furqan di akhir surah. Di akhir surah Al-Furqan disebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman ini. Yang mana kata ulama tafsir Ibn Ashur, dia kata surah Al-Furqan ini diturunkan dengan 3 tujuan. 3 tujuan diturunkan surah Al-Furqan. Yang ini tujuan yang pertama nak menisbatkan, yang ini nak memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada ayat ibadur Rahman ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bagi orang-orang yang mana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikut kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nanti kita akan melihat di dalam sifat-sifat ibadur Rahman ini ada sifat yang mana membenarkan bahawa antara sifat ibadur Rahman iaitu adalah mempercayai hari akhirat. Yang ini antara tujuan yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Ashur, surah Al-Furqan diturunkan adalah untuk memberikan keyakinan, mengisbatkan bahawa adanya hari akhirat, keimanan kepada hari akhirat. Dan yang ketiga, tujuan daripada surah Al-Furqan ini adalah untuk menyebutkan, ini menisbatkan bahawa wahdaniyatullah, ini bahawa keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan sebut juga antara ciri sifat ibadur Rahman. Dia berlegal kepada tiga perkara ni, 3 tujuan ni. Jadi insya-Allah boleh kita mula. Boleh ya? Insya-Allah. Bismillah. Jadi kita tahu terlebih dahulu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan ibadur Rahman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terpilih ni. Yang pertama kita melihat perkataan ibad. Ibad ini kalau di dalam bahasa Arabnya dia merujuk kepada jamak, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai plural, merujuk kepada ramai. Ibad, yang mana asal perkataannya adalah daripada perkataan abd, yang ini hamba. Cuma di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan abd ni
kepada jamak itu mempunyai dua perkataan, iaitu ibad dan juga abid. So apa perbezaan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ibad dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan abid? Kita pergi kepada abid terlebih dahulu. Yang mana abid ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakannya di dalam Al-Quran bagi menyebutkan kepada keseluruhan hamba Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengira beriman ataupun tidak. Seperti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Qaf, wa ma ana bizallamin lil abid. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sesekali aku ni tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak menzalimi sesiapa pun, baik orang tu beriman, baik orang tu tak beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Tapi apa yang digunakan perkataan ni, perkataan tak saya sebut tadi, wa ma ana bizallamin lil abid. Yang ini tidaklah aku ni menzalimi hamba-hamba aku. Tetapi sifat perkataan ibad, jamak kepada abd, di dalam Al-Quran biasa digunakan menunjukkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah puji, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sayang. Maka disebutkan dengan perkataan ibad. Itu yang pertama, iaitu kita melihat kepada perkataan ibad. Ini kita nak tahu kenapa Allah sebut perkataan ibad dan juga Ar-Rahman, kenapa dinisbahkan kepada Ar-Rahman. Okay. Jadi kita lihat kepada sifat Allah. Dalam banyak-banyak sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menisbahkan kepada sifat Allah Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman ini mewakili sifat Allah yang maha rahmah, merujukkan kepada si'ah dan juga syumul. Si'ah ni merujuk kepada keluasan. Maksudnya sifat rahman Allah Subhanahu Wa Taala ni maha luas kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syumul ini merangkumi kehidupan manusia, baik sebelum dihidupkan lagi pun, yang ini berada di dalam janin pun telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Nanti perjalanan kita itu adalah berdasarkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW sebut, kita ini, manusia ini akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW sendiri masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kita clear, ini ibadur rahman, itu ibad dan juga rahman. Okay. Kemudian penisbahan ataupun apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hamba Ar-Rahman, ini merupakan satu penisbahan yang cukup mulia. Kenapa? Kerana di atas dunia ini kemungkinan ada orang yang menjadi Tuhan dia itu benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia memperhambakan diri dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan yang mungkin dia tidak sedar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, ta'isa abdid dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah wa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ya, ini binasalah bagi hamba-hamba dinar, yang ini memperhambakan diri dia kepada dinar, kepada duit, kepada wang ringgit. Wa abdud dirham, dan binasalah bagi orang yang mana memperhambakan diri dia kepada dirham, juga hamba duit. Wa abdul khamisah, yang ini binasa kepada orang yang mana memperhambakan diri dia kepada kain-kain sutera, yang merujuk kepada pakaian yang cantik ataupun barang dagangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW menyebutkan bahawa binasalah ta'isa abdid dinar, yang ini binasalah bagi orang yang memperhambakan diri dia kepada dunia. Jadi dengan itu kita memahami bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala
menisbahkan ibadur rahman ini kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, maka kita tahu bahawa penisbahan itu merupakan penisbahan yang mulia juga. Kerana menjadi hamba Ar-Rahman itu merupakan satu kemuliaan bagi seorang hamba. Dan di dalam sifat ibadur rahman ini mengandungi banyak sifat, banyak kategori. Ada sifat yang berbentuk insaniyah, ada sifat yang berbentuk rabbaniyah, ada sifat yang merujuk kepada akhlak individu, ada sifat yang merujuk kepada akhlak bermasyarakat, ada sifat mereka di siang hari, sifat mereka di malam hari. Maka disebutkan sifat-sifat ibadur rahman ini, InsyaAllah. Boleh ya tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi kita lihat terlebih dahulu apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 60. Ya, ini bagaimana, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman ini? Kerana sebelumnya pada ayat yang ke-60 musyrikin ini mengingkari Ar-Rahman itu sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, ini dan apabila dikatakan kepada mereka yang musyrik itu, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, yakni Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu mereka bertanya, dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami? Dan perintah yang demikian itu menjadikan mereka bertambah liar dan juga ingkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang musyrikin ini mereka mengingkari Ar-Rahman. Maka didatangkan sifat Ar-Rahman ini dan menyatakan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman ini, kerana ia merupakan sifat yang berlawanan dengan orang-orang musyrikin. Bahawa hamba-hamba Ar-Rahman ini sangat mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ada ciri-ciri sifat yang akan disebutkan. Berbanding berlawanan dengan mereka orang musyrikin ni yang pura-pura sebenarnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tambah bagi mereka kecuali nufura. Ini mereka jauh ataupun lari daripada kebenaran. Semakin bertambah keingkaran mereka. Okay. Jadi kita pergi kepada sifat yang pertama. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, ini dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diradainya ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sopan santun. Satu perkara yang mungkin kita terfikir, ya, ini apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba Ar-Rahman, Allah memulakan dengan sifat yang pertama yang ada pada hamba Ar-Rahman ni adalah dengan mereka ini berjalan dengan sopan santun. Kalau kita lihat, kalau orang nak nisbah kepada seorang yang hamba ataupun orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang ni, biasa kita akan nisbahkan apa? Dari sudut keagamaan, betul? Orientasi keagamaan ni mungkin rajin qiyam lah, mungkin solat sunat tak tinggal dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadur rahman ini, antara sifat dia yang pertama adalah sifat cara jalan dia. Kenapa cara jalan, tuan-tuan membuat? Sebab cara jalan ini memberi kesan besar kepada kita melihat peribadi seseorang tu. Maka sifat ibadur rahman yang berjalan ini di atas muka bumi adalah sifat mereka pada siang hari. Sifat mereka secara individunya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan hauna. Ya, ini perkataan hauna dengan fathah kita sebut berjalan dengan sopan, tenang dan juga merendah diri. Dan juga jalan itu bukanlah jalan yang bertujuan kepada kebatilan. Jalan yang sopan santun.
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Abu Jahal dan juga kuncu-kuncunya daripada kalangan musyrikin Mekah. Ketika mana mereka nak keluar daripada kota Mekah untuk menuju ke medan Badar, Allah sebut di dalam surah Al-Anfal, Allah kata wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Yakni janganlah kamu menjadi seperti mereka yang keluar daripada kota Mekah itu nak menuju ke perang Badar dalam keadaan berlagak sombong dan juga dalam keadaan riak, nak menunjuk kepada manusia. Masakan tidak, yakni kita tahu bahawa di dalam peperangan Badar, tentera musyrikin ramai, 1000 orang dengan kelengkapan kuda, beratus-ratus, dengan dibawa pula unta yang banyak sebagai bekalan. Maka kelengkapan untuk berperang tu cukup tersedia berbanding dengan Nabi SAW yang keluar hanya pada awalnya dengan niat untuk menyekat rombongan kafilah Abu Sufyan. Ini tak bawa kelengkapan, hanya ada 2 ekor kuda sahaja, berbanding dengan musyrikin yang ada beratus-ratus kuda. Maka mereka ini keluar dalam keadaan, Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ini keluar dalam keadaan berlagak sombong dan nak menunjuk kekuatan yang mereka ada. Jadi ayat ni nak ceritakan kepada kita bahawa fizikal ataupun pergerakan luaran kita ini ada kesannya daripada hati kita. Ini bagaimana hati itu dibentuk, bagaimana hati itu ada di punya sifat dia yang tertentu, maka itulah akan lahir di dalam perbuatannya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa di dalam hati manusia ni, dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Iza salahat salahat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ya, ini jika baiklah segumpal darah ni, maka baiklah keseluruhan kehidupan dia. Jika buruklah segumpal daging ni, maka buruklah seluruh kehidupan dia. Ala wahiyal qalb, iaitulah hati. Jadi ibadur rahman ini, yang pertamanya adalah mereka ini yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Qarun di dalam surah Al-Qasas. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Yakni Qarun ini dia keluar, yakni dia berhadapan dengan kaum dia dengan dia memakai perhiasan-perhiasan yang ada pada diri dia. Dan pada ayat-ayat yang seterusnya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dia keluar, sebelum tu dia keluar ni untuk apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mana ada dalam hati mereka ni sukakan keduniaan, maka mereka melihat Qarun tu, wah, hebat dia. Sebab apa? Sebab ada banyak harta, banyak perhiasan. Alangkah indahnya kalau kita jadi seperti dia. Pernah tak jadi kepada diri kita, tuan? Ini kita lihat kepada seorang yang mungkin Allah SWT kurniakan kepada dia kenikmatan. Ini kita tengok, kalau lah dapat macam tu, seronok kita. Jadi kita ambil pengajaran daripada ayat ini, insya-Allah. Jadi kemudiannya Allah SWT buat apa kepada Qarun? Fa khasafna bihi. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala membenamkan dia dan juga seluruh harta dia tu ke dalam muka bumi. Sebab apa? Sebab dia menunjuk-nunjuk tadi. Jadi kita nak sebutkan kat sini bahawa jalan, yakni perbuatan luaran manusia itu sangat tergantung kepada apa yang berada di dalam hati dia. Maka kita nak kena berusaha bermula dengan perubahan di dalam hati. Mudah-mudahan dia akan membentuk peribadi kita, peribadi yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, adakah berjalan dengan sifat sopan santun ni bererti kita berjalan tunduk yang sentiasa? Jalan tunduk, depan orang tunduk. Adakah bermaksud sedemikian? Dalam hadis Nabi
Ali bin Abi Talib menyebutkan Nabi SAW ini apabila dia berjalan, ka'annama yanhattu minas sabab, ya ini seolah-olah Nabi SAW ni jalan menuruni bukit. So kalau orang jalan turun bukit, kita jalan turun bukit kan, adakah kita nak jalan dengan tunduk? Jalan dengan tunduk kalau kita turun bukit? Agak tunduk. Turun bukit? Turun bukit. Kalau kita tunduk, tidakkah kita akan tersembam bila kita turun bukit? So bila kita turun bukit, kita akan berhati-hati, betul? Yang ni kita turun dalam keadaan berhati-hati. Jadi kat sini nak sebutkan bahawa Nabi SAW sopan, yang paling sopan jalan adalah Nabi SAW. Dan cara Nabi SAW jalan pun bukanlah bererti sopan itu tundukkan badan, tundukkan kepala, jalan pelan-pelan, tak. Tapi kesopanan yang disebutkan di sini adalah hati itu. Ini apabila hati itu adanya riak, jalanlah tunduk pun, maka dia tetap juga jadi hina. Sebab apa? Sebab adanya riak. Nak tunjuk kata, oh dia ni lah orang yang paling tawaduk sebagai contohnya. Sebab itu perkataan hauna ini kita baca dengan fathah. Kalaulah dibaca dengan dhammah, huna, rasa-rasa apa maksud dia? Maksudnya adalah kehinaan. Ini kita nak kena ambil berat jugalah. Dari sudut bacaan yang betul, disebutkan oleh Ustaz Syahri minggu lepas. Ini bacaan dengan tartil, ini bacaan dengan benar. Jadi hun, maksudnya kat sini adalah kehinaan. Iaitulah kalaulah kita ni tak berjalan dengan keadaan yang sopan, maka sebenarnya kita berjalan dalam keadaan yang menghinakan. Biarpun kita berjalan tunduk, nampak pada pandangan orang kata kita ni tawaduk, kita ni kira orang kata apa, habis zuhud dan sebagainya, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap kehinaan. Jadi kita betulkan kefahaman kita. Berjalan ini berjalan, bagi orang muda berjalan dengan tegak. Sayyidina Umar apabila dia nampak seorang yang berjalan tunduk, dia ambil tongkat dia ketuk orang tu. Dia kata, kenapa kamu jalan macam ni? Kamu sakit ke? Tak sakit. Bangun, jalan tegak. Kenapa? Kerana bagi dia jalan nak tunjuk orang ni adalah hipokrit. Maka sebab itulah kita nak memperbaiki jalan ini, satu benda yang cukup besar sebenarnya. Walaupun kita kadang-kadang mungkin pandang remeh perkara tersebut. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat yang berlawanan bagi sifat hauna ini adalah marha. Di dalam wasiyah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wasiat. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibalu tula. Allah kata, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan marha, dalam keadaan sombong. Sebab apa? Sebab kalaulah kamu jalan dalam keadaan sombong, yakni jalan berentak kaki ke, nak bagi orang tahu kata kita ni hebat, kamu hentak tahu mana pun kaki kamu tu, walan takhriqal ard, ya ini tidak akan tembus bumi tu. Walan tablughal jibalu tula. Kalaulah kamu mendongak dada, jalan dalam keadaan mendongak dada, nak sombong kepada manusia, nak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu angkat kepala kamu tu tak lebih tinggi daripada gunung. Jadi sebab apa? Apa sebab yang kamu nak sombong sangat? Kamu jalan hentak terang mana pun tak tembus bumi tu. Kamu jalan angkat kepala tinggi mana pun tak lebih tinggi daripada gunung. Jadi kenapa kamu nak sombong? Sebagaimana wasiat yang disebutkan oleh Luqman kepada anaknya juga. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Mukhtal yakni orang yang mana terlihat terkesan takabur dia tu daripada perbuatan dia, dan fakhur ini terlihat daripada perkataan dia. Dan juga perjalanan jalan ini bagi kaum wanita
maka Allah Subhanahu wa taala tambah lagi di dalam surah Al-Qasas. Ya, ini ketika mana Nabi Musa alaihissalam, kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam, apabila dia bantu dua orang wanita memberikan air, maka apabila wanita tu balik kepada ayah dia, maka disuruh panggil Nabi Musa, betul? Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, salah seorang yang pergi jumpa Nabi Musa tu, perempuan tu jalan, ya ini mereka ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya ini bagi wanita ini perlunya ada tambahan. Rasanya kalau hari ni mungkin juga bagi lelaki, kena ada dari sudut tambah malunya. Malu ni bukanlah bermakna kita jalan tutup mulut, tutup muka, tak. Malu ni adalah malu daripada hati. Rasa kita tak mau nak expose diri sangat kepada orang-orang lelaki ajnabi ni. Jadi kita malu dengan perkara tersebut. Jadi sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat ibadur rahman, iaitu sifat jalannya, bagaimana dia berjalan. Boleh insya-Allah Kalau ada tuan-tuan puan yang tanya soalan, boleh kita terbuka insya-Allah. Okey, silakan. Okey, baik. Okay. Tadi saya sebutkan beberapa ayat tadi dalam sebab ayat ni lebih kepada nota saya. So saya tak orang kata apa? Tak highlightkan ayat tu berapa lah, tapi lebih kepada ayat yang ada dekat di sini. Minta maaf lah. Jadi insya-Allah saya cuba, kalau yang saya ingat saya beritahu insya-Allah. Okey. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadur rahman di dalam ayat yang ke-63 surah Al-Furqan, Allah kata wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya ini apabila mereka ini dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Salama. Ini sifat yang kita sebutkan kat sini adalah sifat seorang yang mana dia bersabar walaupun dia dilayan kasar, walaupun dia dihina, dicaci, dimaki, dia tetap bersabar. Jadi tadi kita lihat kepada sifat ibadur rahman yang mana dari sudut jalannya itu adalah merujuk kepada individu. Tapi kali ini kita melihat bagaimana sifat ibadur rahman itu, bagaimana dia dengan orang lain, bagaimana dia dengan masyarakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa iza khatabahumul jahilun. Ini ketika mana ada orang yang berkelakuan kurang adab, jahil, orang yang jahil. Jahil di dalam Al-Quran ini tidak merujuk kepada orang yang tidak tahu. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan orang yang tidak tahu ni, Allah Subhanahu wa taala sebut, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi adakah sama orang yang mana mengetahui dan juga orang yang tak mengetahui? Jadi Allah Subhanahu wa taala tak hina orang yang tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang mengetahui. Tetapi kalau disebutkan perkataan jahil di dalam Al-Quran, biasanya akan merujukkan kepada sikap orang yang mana suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang dikalahkan oleh hawa nafsu mereka dari perkara-perkara yang hak, dan mereka yang terkalah dengan akal mereka daripada syahwat mereka. Ini mereka yang mana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kalah dengan hawa nafsu mereka, mereka yang kalah dengan syahwat mereka. Itulah orang yang jahil. Maka kalau orang jahil ini datang kepada kita, datang kepada ibadur rahman ni, apa yang dibuat oleh ibadur rahman ni, maka dia akan katakan qalu salama. Yang mana salama ini diberikan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama iaitu salama ini merujuk kepada kalaulah seseorang yang mana bercakap buruk tentang dia,
ataupun bercakap suatu perkara yang buruk, maka dia tidak mencampuri urusan itu. Dia sekadar beri salam untuk apa? Untuk dia menjauhkan diri daripada mereka. Contoh kita kata ada sekumpulan kelompok yang mana sedang bercakap yang buruk, maka kita pun Assalamualaikum, dan kita berlalu. Sebab apa? Sebab kita tak mau bercampur dengan mereka. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa apabila seorang mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, maka hendaklah dia a'ridu anhu. Yang ini dia nak kena berlalu pergi, jauh daripada kumpulan-kumpulan yang mana menyebutkan tentang perkara-perkara yang lara. Ataupun qalu salama juga boleh merujuk kepada jika dia mahu berbincang dengan orang yang jahil, maka dia bertutur dengan baik, kerana jika dibalas dengan kejahilan, dibalas dengan keburukan, maka akan membuatkan situasi itu lebih buruk. Jadi sebab itulah apabila ada kelompok orang yang mana disebut sebagai orang yang jahil ini berkata-kata, maka sama ada kalau kita tak mahu terlibat, maka kita bagi salam untuk kita menjauhi mereka. Ataupun kalau kita nak berbincang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang jahil ni, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia menolak satu perkara yang hak, kemungkinan disebabkan dia tak nampak secara jelas apa yang dia fahami itu mungkin salah. Jadi kita perlu berbincang, berdialog dengan dia. Tapi nak berdialog tu bagaimana? Juga dengan salama. Yang ini bercakap dengan baik. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mana dia nak berjumpa dengan Firaun. Firaun ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok dari sudut sifat dia, perbuatan yang dia lakukan ni, kira kita layak lah kata, orang kata apa, nak sebut jahat lah, jahat, nak cakap jahat, nak cakap kasar pun boleh lah, dengan mengakunya Tuhan, dengan bunuh anak-anak kecil, dengan siksa ramai orang. Maka kalau kita nak sebut perkataan yang kasar pun kira macam layak lah. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyinan. Yakni pergi cakap dengan dia, cakaplah dengan keadaan perkataan-perkataan yang layyin, yang lembut. Itu dengan Firaun. Jadi dengan orang yang mungkin berkasar dengan kita, maka kita bersabar, kita balas tu dengan kebaikan. Ya, ini merujukkan kepada makam kita adalah makam yang baik. Apabila kita membalas sesuatu dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Dia ada dua makam. Yang ini makam disebut sebagai adil, makam disebut sebagai fadl. Adil ni apabila kita membalas serupa. Orang buat buruk, kita balas buruk. Tapi makam fadl, makam yang tinggi, yang mulia ini apabila kita membalas keburukan dengan kebaikan. Sebab itu ada ulama menyebutkan, jadilah kita seperti pokok. Sebab apa pokok, tuan-tuan? Sebab pokok ni, orang baling batu, orang baling apa pun, najis ke apa pun, dia tetap akan keluarkan najis ya? Buah-buahan. Yang ni dia akan keluarkan buah-buahan, berikan kepada kita buah yang sedap. Jadi kita jadi seperti pokok. Walaupun orang buat keburukan kepada kita, maka kita membalasnya dengan kebaikan. Jadi sifat yang kedua ini merupakan sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, merujuk kepada sifat ibadur rahman ataupun bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang luar. Okey. Boleh saya kata tuan-tuan? Insya-Allah. Okey. Okey, yang ketiga. Sifat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ayat yang ke-63, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ini sifat tawaduknya ibadur rahman dengan sifat hilm, ya, ini sifat dia bersabar dengan orang-orang yang membuat kasar dengannya. Maka Allah tambah
Sifat yang ketiga yang ada pada ibadur rahman ini adalah mereka yang wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Inilah mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan juga berdiri. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan sifat ibadur rahman ini, mereka ini adalah orang yang mengerjakan qiyamul lail, yang bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan melihat kepada perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut wallazina yabitun. Yabitun ini perkataan yang mana asalnya daripada perkataan bait. Ba, ya dan juga ta. Bait. Ada kalangan tuan-tuan puan yang belajar bahasa Arab di sini? Ada? Rasa macam ada kan? Tapi tak orang angkat tangan. Okey. Apa maksud bait? Tu ada. Maksudnya ada lah tu. Maksudnya maksud bait itu adalah rumah. Okey. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wallazina yabitun? Kenapa tak sebut wallazina yaqumul lail? Wallazina yabitun. Ini mereka yang mana mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana rumah ni tuan-tuan, apa peranan rumah kepada diri kita? Menjadi perlindungan kepada kita. Dan perlindungan pada waktu bila yang paling kita sangat perlukan? Malam, betul? Sebab apa? Sebab kalau siang, mungkin kalau contoh gelandangan sebagai contohnya. Kalau di siang hari mungkin dia boleh duduk di kedai-kedai ke ataupun di shopping mall ke, maksudnya ada tempat juga nak berteduh, nak minta perlindungan. Tapi kalau malam, sebab tu kita tengok ramai yang mereka ni duduk di kaki-kaki 5 kan. Yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Tetapi nak sebutkan bahawa bait ini merupakan satu keperluan asas kita yang mana ia menjadi perlindungan kepada kita terutamanya pada waktu malam. Yang nak merujuk kepada ibadur rahman ini, dia bangun bukan sekadar dia minta dalam qiyamul lail ni, bukan sekadar perkara-perkara yang melibatkan hal keduniaan. Ini minta anak nak boleh 9A ke, nak dapat kereta besar ke dan sebagainya. Tak apa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada masalah. Allah Maha Kaya. Allah boleh beri kepada kita. Tetapi ibadur rahman ini disebutkan ciri dia yang berlainan dengan manusia yang lain adalah apabila bukan sekadar dia meminta perkara yang menjadi habuan dunianya sahaja, tetapi dia juga meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia berada di dalam solat malam dia ni. Perlindungan daripada apa tuan-tuan? Kita akan sebutkan pada ayat yang seterusnya insya-Allah. Stay tune. Okey. Jadi kita dah tahu dah bahawa wallazina yabitun, mereka ini yang bangun malam dalam keadaan yabituna li rabbihim. Ya, ini mereka ni bangun malam qiyamul lail ini hanya sahaja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada sebab lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kautsar, Allah kata kepada Nabi SAW, fasalli li rabbika, fasalli li rabbika. Yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala sebut tentang solat. Tapi aqimus solah. Tapi dalam satu-satu keadaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut li rabbihim, yang ini merujuk kepada hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman ini mereka solat ini sebenar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada lah sebab lain. Maka mereka ini bangun dalam keadaan mereka meminta perlindungan, dan bangun mereka itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sujjadan wa qiyama. Ini dalam keadaan sujud dan juga dalam keadaan berdiri. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau kita melakukan ibadah,
kan, melakukan qiyamul lail ataupun ibadah apa-apa saja, solat dan sebagainya, kita bermula dengan berdiri ke kita mula dengan sujud? Diri kan? Kenapa pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman? Kenapa sujud kemudian baru berdiri? Pernah tak kita tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perkataan tu macam tu? Ini ya tuan. Sebenarnya Allah maknanya sudah beritahu, manusia mesti faham dah. Diri dulu baru sujud. Sujud dulu baru diri. Okey. Allah kata sujud dulu baru diri. Maknanya tak payah cakap lah. Maknanya tak payah beritahu diri dulu sujud, diri tak payah. Dia semua sujud. Sujud dulu. Sangat menghampiri Allah. Betul tuan. Terima kasih banyak. Jadi kita ni memahami dah bahawa apabila kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak solat kan, bahawa kita mestilah berdiri dulu kemudian baru sujud kan. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak cerita tentang kaifiat. Maksudnya nak cerita tentang bagaimana kita nak solat, nak kena diri dulu, nak kena sujud dulu, nak kena rukuk kemudian sujud dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa ibadur Rahman ini dia mencari satu masa di dalam waktu malam itu, masa yang paling hampir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah paling hampir saat hamba ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakuna al-'abdi min rabbih wa huwa sajid. Ya, ini keadaan yang paling manusia ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila dia sedang bersujud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini adalah saat yang paling hampir kita bersujud. Ini ibadur Rahman itu bukan sekadar dia memilih waktu yang paling baik untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun berdoa dengan doa yang paling baik, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia juga berada dalam keadaan yang paling baik, yang paling dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan sujud kemudian qiyam. Jadi qiyamul lail ni hari ni, kalau kita tengok subuh sekarang ni dah lewat betul. Pun 6 lebih dah. Jadi mungkin kalau kita tak dapat ambil, orang kata apa, sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu, generasi-generasi yang terdahulu yang mana membahagikan masa ni 3 bahagian. Ya, ni 1/3 tidur, 1/3 bermunajat, solat, dan 1/3 lagi kadang-kadang dengan menuntut ilmu dan sebagainya. Paling kurang pun kita mungkin ambil masa mungkin dalam 15 minit. Katakan azan sekarang ni 6-5 minit lebih kurang. Mungkin dalam 15 minit 5:50 kita bangun. Siap nak buruh gigi dan sebagainya, mungkin dalam 5 minit. Dan kita solat 2 rakaat dan witir 1 rakaat pun dah cukup. Jadi sebenarnya nak menjadi hamba Ar-Rahman itu bukanlah satu benda yang sukar. Kita boleh buat, insya-Allah. Jadi kita sama-sama, insya-Allah, saya mengajak diri saya sendiri dan juga sama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersifat dengan sifat Ibadur Rahman, insya-Allah. Okey. Baik. Tengok emoji dia. Fikir. Melihat kepada ayat ni. Kita dah sebut tadi 2 ayat. Iaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang sifat pertama dan juga sifat yang kedua tadi. Yang mana kedua sifat ini ada pada ayat yang pertama. Kemudian wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini ayat surah Al-Furqan ayat 63 dan juga 64 yang kita sebut dan kita tafsir dan juga tadaburkan tadi. Cuma kita nak lebih mendalam lagi mentadabur ayat ni, kita fikir dan kita lihat kepada ayat ni, kebiasaannya kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan tanggungjawab ataupun tugasan kepada Nabi untuk melaksanakan dakwah, Allah dahulukan dengan surah Al-Muzammil. Betul. Allah kata ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Yakni selimut orang yang tidur.
maka bangunlah untuk qiyamul lail. Kemudian barulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yang ini selimut bukan lagi selimut tidur, tapi selimut yang tak mau bercampur dengan masyarakat. Maksudnya dia ditutup diri dia, tak mau campur masyarakat. Itu beza ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddatsir. So ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangun dan juga berikanlah peringatan. Ya, ini kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan dengan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari sebagai bekalan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dakwah dan pergi masuk ke dalam masyarakat. Tetapi kenapa pada ayat apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menyifatkan ibadur rahman ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dahulu orang yang mampu bersabar dan orang yang mampu tahan marah dia daripada orang yang jahil berbanding orang yang sujud di malam hari. Ada siapa nak bagi pandangan? Pak Haji? Orang yang sabar selalunya boleh menzahirkan kebaikan. Jadi orang yang baik, jadi boleh dakwah. Kalau tak boleh jadi ahli tabligh. Betul. Ahli tabligh ni penting kena sabar. Ya, isteri kena sabar. Saya pernah ni adik pas saya lalu sedang. Macam mana dia bagi masa, tapi dia memang pergi mana India. Jadi kuncinya adalah sabarlah, sabar. Okey. Terima kasih tuan. Okey. Jadi kita sebutkan tadi persoalannya adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang mampu sabar dan tahan kemarahan terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang yang mampu bersujud di malam hari. Ya, ini kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut dalam riwayat Tirmizi, ada juga Ahmad. Nabi kata al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa sabara ala adahum afdalu min mu'min ladzi lam yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksudnya adalah orang yang mana dia mencampuri ataupun dia bergaul dengan orang-orang lain dengan daripada kalangan manusia dan dia bersabar dengan karenah yang manusia lakukan, maka orang ni adalah orang yang lebih baik berbanding orang yang mana tak mau bercampur dengan manusia dan dia tak boleh sabar dengan manusia. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan orang yang turun kepada masyarakat ini, merujuk bahawa agama ini adalah agama sosial. Agama yang mana menitik beratkan bahawa bukan diri kita sahaja nak jadi baik, tapi kita juga nak kena sebarkan kebaikan tu ke dalam masyarakat. Itu yang pertama. Dan juga ibadur rahman seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal tadi, bahawa ibad itu sendiri menunjukkan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ini dia meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah, sebagai Rabb. Maka dengan keyakinan dia walaupun sedikit, maka dia gerak terus ke dalam masyarakat. Seperti mana yang berlaku pada generasi sahabat yang terdahulu. Pada awal dakwah Nabi SAW, dakwah secara rahsia ni, tak banyak ayat Quran yang turun. Tetapi dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus menyampaikan iman kepada masyarakat. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Ini bagaimana iman dia menggerakkan diri dia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dia berdakwah. Dan antara manu'u yang dia dakwah adalah 6/10. Itu adalah termasuk dalam orang yang dijanjikan syurga. 10 orang dijanjikan syurga tu, 6 orang itu adalah madu'u kepada Abu Bakar. Sedangkan pada waktu itu ayat pun tak banyak. Waktu itu solat pun belum difardukan lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan bahawa ibadur rahman ini mempunyai iman itu bukan sekadar yang ada dalam hati dia, tapi iman yang menggerakkan, yang menyebabkan dia nak turun kepada masyarakat, menyebabkan dia nak ambil perhatian apa masalah masyarakat ni. Di samping itu dia tetap juga menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mencapai kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan adalah dengan qiyamul lail.
Maka sifat ibadur rahman ini Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan terlebih dahulu, sifat-sifat dia, individu dia, dan juga sifat dia dengan masyarakat, kemudian barulah sifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna itu tak penting, kan? Penting, tapi ia menjadi penguat, kan? Yang mana sebelumnya dia dah ada keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan? Okey, 9:25. Okey, sikit insya-Allah. Okey. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azab jahannam. Ayat yang ke-65 daripada surah Al-Furqan. Yang ini, dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahannam dari kami. Sesungguhnya azab siksaannya itu adalah mengertikan. Mengertikan. Ini saya ambil terjemahan daripada Abdullah Basmah. Ini kita sebutlah perkataan mengertikan tu menunjukkan kepada apa. Okey. Ya, ini ibadur rahman. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang dua benda. Ya, ini yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan secara tidak langsungnya bahawa ibadur rahman ini, mereka ini mempunyai keyakinan bahawa wujudnya alam akhirat. Dengan mereka menyadari bahawa mati ini bukanlah penghujung bagi segala-galanya, tetapi permulaan bagi kehidupan yang kekal. Jadi pada permulaan surah tadi, Al-Furqan, saya sebutkan pandangan ulama tentang tujuan surah ini diturunkan, antaranya adalah mengisbatkan bahawa adanya hari akhirat. Jadi dengan sifat ibadur rahman ini, maka dengan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ibadur rahman ini meyakini bahawa akan adanya neraka. Merujuk bahawa dia meyakini bahawa akan adanya negeri akhirat. Dan juga nak sebutkan bahawa ibadur rahman ini, walaupun seorang hamba yang mana disebut disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap hamba itu tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan dan juga dosa. Dengan sebab itulah dia merasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada azab api neraka. Sifat ini sekarang ni, kalau kita tengok dalam masyarakat kita, adalah sifat yang mungkin sangat kurang yang diambil berat. Iaitu tentang menjadikan akhirat ini sebagai salah satu perkara yang sering kita risaukan. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak dengan saya? Hatta mungkin diri kita sendiri. Kita tak sebut orang lain, kita kata diri kita sendiri. Dalam kehidupan seharian kita ni, mungkin kita lebih banyak mengingatkan dunia berbanding kita nak risau tentang akhirat kita bagaimana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ibadur rahman ini, mereka ini orang yang mana merisaukan kehidupan mereka ini bukan sekadar di dunia, tapi mereka lebih merisaukan kehidupan di akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di akhirat kehidupannya lebih panjang. Kita berada di mana tuan-tuan? Anda di sini dah sebut dah. Iaitulah kita berasal daripada alam ruh. Kemudiannya dimasukkan ke dalam alam kandungan, alam rahim. Kemudiannya kita sampai ke alam dunia. Selepas daripada alam dunia, maka kita akan menjalani satu perjalanan yang cukup panjang. Bahkan sehari di dunia tak sama dengan di akhirat. Maka perjalanan yang panjang itu menyebabkan ibadur rahman ni dia rasa takut. Dia rasa diri dia ni mungkin banyak kesilapan dan dosa. Dia tahu bahawa dunia yang dia duduk ni adalah tempat dia meninggal. Tempat dia tak akan duduk selama-lamanya. Dia akan pergi ke satu perjalanan yang bukan sekadar jauh, tapi perjalanan itu adalah perjalanan yang berkekalan. Destinasi itu adalah destinasi yang berkekalan. Maka dengan sebab itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, boleh tak sama-sama saya dan tuan-tuan kita bacakan ayat ini bersama-sama? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada azab api neraka. Boleh? Boleh ha? Sama-sama ha? InsyaAllah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Alhamdulillah, sadaqallah. Ya Rabb, yang ini kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Jadi kenapa tuan-tuan hamba Ar-Rahman ini sangat takutkan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini bukan gambar neraka tuan-tuan, sebab kita tak pernah pergi ke neraka. Tapi kita nak sebutkan bahawa api yang biasa pun kalau kita tengok pun dah menggurunkan. Ini kan pula api Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang sama, yakni wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azab jahannam. Kenapa yang takut sangat, kenapa yang minta perlindungan yang kita sebutkan tadi, wallazina yabitun, iaitu dia bukan sekadar solat tapi dia minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada dijauhkan azab api neraka. Kenapa nak dijauhkan daripada azab api neraka ni tuan-tuan dan perempuan? Inna azabaha kana gharama. Kerana azab api neraka ini merupakan azab yang berterusan dan juga tidak dapat dielakkan. Perkataan gharama, gharama ini berasal daripada perkataan ra, ghin, ra dan juga mim. Gharama. Mana kalau kita sebut gharim, gharim ni adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, dia dapat lari tak daripada hutang dia? Tak dapat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang berhutang ni, dia tak akan dapat lari. Di dunia orang akan cari dia. Di akhirat, maka disebutkan dalam hadis bahawa ruhnya akan tersekat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa azab di dalam neraka itu adalah azab yang mana yang berterusan. Yang mana apabila ditentukan bahawa seorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala wa iyazbillah, maka dia akan berada berterusan dan juga siksaan-siksaan di dalamnya tidak dapat dielakkan. Nauzubillah tuan-tuan. Kalau kita petang-petang kadang-kadang kita bakar sampah kan. Apabila kita bakar sampah, kalau api itu besar, bukan sekadar kita nak duduk dalam tu sekejap, nak dekat pun dah rasa panas dah. Maka kalaulah duduk dalam keadaan berterusan dengan azab-azabnya yang datang yang tak dapat dielakkan, bagaimana keadaan kita tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kenapa takutnya ibadur rahman ni kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya, inilah neraka itu merupakan satu tempat yang sangat buruk untuk menetap selamanya. Bahkan kalau nak tinggal sementara pun dah cukup buruk. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengeji orang Bani Israel ni, yang mana bercakap besar. Mereka kata qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alah, apa kisah sangat kalau nak masuk neraka? Ini neraka tu kita masuk ni berapa hari je dikenakan azab. Ini juga menjadi peringatan kepada kita sebagai orang mukmin. Ya, inilah walaupun memang disebutkan bahawa orang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni akan masuk syurga. Mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan masuk syurga. Tapi bagi orang yang mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia buat maksiat, maka dia akan diletakkan ataupun dicelup dulu dalam neraka, kemudian barulah setelah selesai dosanya barulah dimasukkan ke dalam syurga, betul? Kan? Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kalau nak tinggal terus lama memanglah seburuk-buruk tempat. Bahkan kalau nak tinggal sementara tuan-tuan. Sementara. Ini kalau tara nak habis dosa tu, nak dapat masuk syurga tu, ya Allah,
Kita sebutkan tadi, sehari di akhirat bukan sama sehari di dunia, bahkan berpuluh ribu tahun. Maka sebab itulah kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengucapkan, kita mengatakan dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhkan daripada azab api neraka. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada azab yang paling ringan di dalam neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-46. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala in massathum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan demi sesungguhnya jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai, celakanya kami. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri kami sendiri. Al-Anbiya ayat ke-46. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang ini merupakan azab yang paling ringan di dalam neraka, iaitu apabila dikenakan kepada ahli neraka ini, Allah kata dengan 3 perkara yang menyebabkan bahawa azab tu jadi ringan. Yang pertama, Allah SWT menggunakan perkataan massathum. Massathum. Massat ni, sentuh ni, dia sentuh ni bukan kena banyak tak, sentuh ni sedikit lah. Massat ni macam tu, dia macam kena sikit lah. Itu yang pertama, yang menunjukkan bahawa azab ni paling ringan. Massathum. Kemudian Allah kata nafhah. Apa maksud nafhah? Kata Syekh Sya'rawi, dia kata nafhah ini merupakan, kalaulah kita ibaratkan satu bunga ros sebagai contohnya. Bunga ros yang mana kalau kita bawa lalu depan hidung kita ni, kita akan bau, rasa kata apa? Bau wangi. Ataupun kalaulah mak ataupun isteri ke, kita masak sebagai contoh, mak atau isteri kita masak. So daripada kejauhan tu, angin datang kan, bawa bau masakan tu menyebabkan kita bau. Wah, sedapnya. Jadi nafhah itu tadi adalah angin tu. Angin yang bawa datang bauan tu, itu adalah nafhah. Menunjukkan bukan api, tapi angin yang mana orang kata apa, yang api yang menggelegak tu, angin yang datang kepada kita tu, angin itu je, angin yang datang kepada, angin yang sikit yang membawa bau kepada kita sahaja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, min azab, iaitu daripada azab, bukan benda azab lagi, bukan sepenuhnya azab, tapi min, yakni daripada sikit azab kami. Bahkan nafhah ni kata Sya'rawi bahawa merujuk kepada isim marrah. Maksudnya kena kepada dia angin tu, angin yang kata apa, yang datang tu hanyalah kena tu sikit, adalah sikit daripada sedikit azab, dan datang itu pula dalam keadaan sekali sahaja. Kena sekali baru. Nafhah isim marrah, maksudnya dia sekali sahaja kena. Dalam keadaan itu belum lagi kena api. Apa kata dia? La yaqulunna ya wailana, aduhai celakanya kami. Ya, inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa janganlah kita apabila berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti barulah kita nak rasa menyesal. Maka kita menyesal terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan azab yang paling ringan pun kalau kita tengok ni sangat ringan lah. Tapi dalam keadaan ni pun dah kita katakan diri kita sendiri bahawa celakalah kami telah menzalimi diri kita sendiri, dari kami sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yakni nak tinggal sekejap pun, yakni dengan azab yang paling ringan pun dah tak mampu. Apakah pula azab apabila kita duduk di dalam tu dengan azab yang pelbagai, dengan api yang menggelagak dan sebagainya. Wa'iyyazubillah. Jadi kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu Nabi SAW banyak menyebutkan tentang zikir-zikir. Antaranya Nabi sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ini salafus salih, orang soleh terdahulu. Mereka menyebutkan bahawa mereka ni rasa tak layak, rasa nak minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala terlalu banyak nikmat. Nak membandingkan dengan dosa-dosa kita yang banyak. Tapi cukuplah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan daripada neraka, itu cukup membahagiakan diri kita. Sebab apa? Dengan azab-azab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, memang satu azab yang mana sangat mengerikan. Okey, tadabbur ayat. Ya, ini kita dah habis 3 ayat mengangkumi 4 sifat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'azab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ibadur rahman dengan sifat-sifat, 4 sifat yang kita sebutkan tadi dalam 3 ayat ini. Apa tadabbur yang mungkin kita boleh keluarkan daripada ayat ni? Ada siapa yang nak kongsikan pandangan? Ada? Okey, tak apa. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, tadi kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat ibadur rahman di siang hari. Dan juga sifat individunya dan juga sifat dia dengan masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya di malam hari. Dalam keadaan dia menjaga diri dia daripada melakukan satu benda yang buruk dan jaga diri dia daripada melakukan keburukan kepada orang lain. Dia menjaga diri dia daripada melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan tu dia masih lagi rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia masih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita nak kena rasa, kita nak kena kecilkan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita nak rasa apabila kita melakukan satu amal, oh alhamdulillah kita dah lakukan amal besar, insya-Allah syurgalah. Ya, ini apabila kita melakukan satu kebaikan tu, kita nak kena kecilkan kebaikan tu. Maksudnya kita nak kena anggap benda tu kecil je. Di sisi Allah, Allah anggap besar itu, alhamdulillah itu nikmat. Tapi bagi sisi kita, kita anggap benda ni sangat kecil. Kita sentiasa tak akan puas hati. Kita akan rasa lagi takut, masih lagi takut. Bahkan kita lagi takut. Sebab apa? Takut kita buat amal kebaikan yang kita sangka tu baik, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Oh, ini lagi teruk. Orang yang buat kejahatan mungkin kita nampak secara jelas bahawa jahat ataupun kejahatan, keburukan yang dibuat itu adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, dalam keadaan kebaikan tu kita tak melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tak terima kebaikan yang kita buat, maka itu adalah satu yang sangat merugikan diri kita. Maka sebab itu kita nak kena rasa sentiasa kita kecilkan amalan kita ini, merujukkan kepada kita rasa tak puas hati lagi. Masih lagi banyak benda yang kita nak kena buat. Masih lagi banyak lagi orang yang kita nak kena santuni. Masih lagi banyak lagi sifat-sifat dalaman kita yang mana kita perlu baiki. Maka tadabbur pada 3 ayat ni adalah orang yang ibadur rahman ini dia masih lagi rasa takut, masih lagi tak puas hati dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Okey, kita pergi pada ayat yang terakhir. InsyaAllah 15 minit lagi. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang terakhir, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah sederhana di antara kedua-dua cara, iaitu boros dan juga bakhil itu. Okey, ini terjemahan.
Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Apabila seorang itu dia berinfak, infak di sini termasuklah infak kepada kaum keluarga, infak nafkah yang patut diberi sebagai contoh, ataupun infak yang merujuk kepada kita memberikan derma kepada satu institusi ataupun kepada orang lain. Jadi dalam keadaan kita menginfakkan, lam yusrifu wa lam yaqturu, iaitu kita tidak melampaui batas dan juga kita tidak terlalu bakhil. Perkataan yusrifu, kita tengok perkataan yusrifu itu berasal daripada perkataan sarofa, sin, ra dan juga fa. Sarofa, yang mana di dalam Al-Quran ada perkataan yang lain merujuk kepada orang yang berbelanja melampaui batas, iaitu apa dia? Apa? Selalu kita sebut kalau orang yang belanja banyak ni, kalau dalam Quran disebut sebagai bazir. Bazir. Bazir, kita sebut bazir juga kan. Jadi apa beza antara israf dengan bazir? Apa Allah SWT sebut dengan sifat bazir? Innal mubazzirin kanu ikhwanu syayatin. Seorang orang yang membazir ni adalah kawan bagi syaitan. Sebab apa? Memang sebab membazir ni lebih teruk daripada israf. So apa beza dia? Israf, yusrifu ini merujuk kepada orang yang mana menggunakan harta melebihi keperluan sepatutnya. Yang ini kita berinfak. Yang ini infak kita, contoh seorang suami ataupun seorang ayah memberi infak kepada anaknya, ataupun seorang kepada isterinya, ataupun kepada keluarganya. Yang ini dia membelanjakan duit ni. Kalau dia membelanja berlebihan, hari ni kita ada kad kredit sebagai contohnya. Jadi semua benda ting 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 kan. Sekarang ni tak bunyi dah, pay wave kan. Angin kan. Jadi kalau kita belanja daripada lebih daripada apa yang sepatutnya, maka itu adalah israf. Keperluan kita sepatutnya katakan sebulan 2,000 bagi contoh, tapi kita belanja 3,000, maka itu adalah israf. Tetapi kalau bazir, yang mana mereka yang menggunakan harta berlebihan yang bukan pun pada tempatnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan perkataan bazir ni. Innal mubazzirin kanu ikhwanu syayatin. Orang yang membazir ni kawan dengan syaitan. Berat tuan-tuan, kawan dengan syaitan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan bazir ini, yang ini merujuk kepada menggunakan harta yang berlebihan bukan pada tempatnya. Yang ini kita dah ada kereta dah, comel dah kereta, yang mana kereta ni memang dah sesuai dah untuk orang kata apa, nak pergi kerja ataupun nak balik kampung. Dan memang kereta ni isteri je yang guna, dan kita dah ada motor dan sebagainya. Tapi yalah, baru-baru ni kan keluar X70 kan, keluar apa, Prodo Arus. Wish, tengok ni tergugat iman kan. Kata tak boleh ni, nak kena beli juga sebiji kan. Jadi nak beli tu sepatutnya tak bukan keperluan pun, maka dibeli juga. Sebab apa? Nanti balik kampung barulah orang kata apa, seronok tengok apa X70 kan. Tapi kena ingat balik sifat yang pertama tadi, allazina yamshuna 'alal ardi hauna, yang ini bukanlah berjalan semata-mata berjalan kaki. Kalaulah dengan perhiasan, dengan kereta yang kita ada tu menyebabkan kita sombong, maka kita tetap dihinakan kan. Jadi sebab itu kita tidak menggunakan infak ataupun harta kita ni kepada yang berlebihan yang bukan pada tempatnya. Dan juga Allah SWT sebut walam yaqturu, yang ini mereka ini tidaklah bakhil. Yang mana dalam Al-Quran pun sebut tentang perkataan bakhil. Apa beza qatara dengan bakhala? Qatara, ya ini ialah kedekut untuk membelanjakan untuk keperluan diri sendiri, ataupun keperluan keluarga, ataupun keperluan masyarakat yang terdekat. Yang ini dia tak mau bagi, kedekut nak bagi harta untuk diri dia. Baju dah koyak dah tak mau juga tukar. Ataupun kedekut nak bagi kepada isteri. Ini satu kadang-kadang isu yang sangat besar sekarang ni. Seorang yang suami kedekut nak bagi nafkah kepada isteri. Maka mereka ini digelar sebagai qatara.
Tetapi bakhala, bakhil, ya ini mereka yang kedekut membelanjakan harta pada jalan yang hak, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sepatutnya dia menunaikan zakat, maka dia tak tunaikan zakat, maka orang ni adalah orang yang bakhil. Maka sifat bakhil ni lebih buruk berbanding sifat qatala, walaupun dua-duanya adalah buruk. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa kana baina zalika qawama. Yang ni antara keduanya itu, mereka dia itu adalah pertengahan. Sebab apa pertengahan? Sebab dia tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu bakhil. Qawama. Qawama ni maksudnya adalah adil ataupun pertengahan, yang mana mengikut kepada kesesuaian. Sama ada kesesuaian waktu, masa ataupun kesesuaian individu tersebut. Yang ini bagaimana dia nak membelanjakan harta dia. Okey. Jadi inilah sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui 4 ayat ni. Jadi insya-Allah sebelum kita tutup ni, kita tengok kepada ayat ini secara keseluruhan. Ada tak di sini yang pernah mengikut program Tadabbur Center yang tahu tentang akronim tadabbur? Tahu tak? Perkataan tadabbur, T-A-D-D-U, tadabbur, T-A-D-A-B-B-U-R. Tadabbur. Yang ni setiap daripada perkataan tu ada maksud dia. Pernah tak siapa ikut di sini? Ada? Okey, tak apa. Jadi antara akronim yang disebutkan, ini hujung sekali lah, iaitu ghayah ataupun tujuan kepada tadabbur ini ada 2. Yang pertama huruf U, iaitu usaha untuk beramal. Yang kedua adalah huruf R, iaitu merasai perubahan ataupun kita merancang perubahan. Jadi hari ini kita nak tutup kita punya perbincangan kita pada malam ni dengan kita menyebutkan tentang tadabbur keseluruhan bagi ayat-ayat ini untuk 2 perkara, iaitu kita nak usaha nak buat amal dan kita nak rancang untuk buat kebaikan, insya-Allah. Jadi kita tengok ini yang pertama, kalau kita melihat kepada keseluruhan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak membincangkan kepada kita sebagai tadabbur untuk diri kita, untuk usaha kita membuat kebaikan, adalah kita nak kena buat kebaikan, maka kita nak kena buat sesegera mungkin, seperti gesaan bersabar. Yang ini kita tengok tadi sifat orang ibadur rahman, antaranya dia bersabar dengan karenah ataupun kata-kata orang lain, dan sabar ini kata Nabi SAW, as-sabru innamas sabru inda sadbatil ula. Yang ini ketika kali pertama kita kena tu, maka yang itulah waktu yang bersabar. Menunjukkan kepada sabar ini dia nak kena datang segera. Kalau dah orang kata apa, dah berlalu, kita pun sekali naik dengan orang yang kutuk dengan kita, baru nak bersabar, maka itu dah tak guna dah. Jadi nak menunjukkan kepada dalam kita buat usaha amalkan kebaikan, maka kita nak kena buat dengan sesegera mungkin. Kalau boleh sekarang juga kita buat. Dan kalau kita nak boleh, contoh nak berubah diri kita dengan istighfar, maka kita juga istighfar. Dan yang keduanya, ini kalau kita nak buat kebaikan, seharusnya kita kena sembunyikan, sebagaimana kita solat malam. Walaupun memang dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang, sebagai contohnya infak. Ini infak dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi lebih banyakkan amalan-amalan yang tersembunyi ni. Sebab apa? Mudah-mudahan amalan yang tersembunyi ni yang menjadi pemberat kepada kita pada hari akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah buat kebaikan, kita nak kena rasa takut, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita kena takut, dan juga takut benda itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat tadi, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'azaba jahannam inna 'azaba kana gharama. Dan yang terakhir, dalam mana kita usaha membuat kebaikan, maka kita nak buat kebaikan tu mestilah dalam keadaan pertengahan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, ada 3 orang yang mana dia qiyamul lail, dia tak mau tidur, yang ni dia puasa tak mau makan. Jadi Nabi SAW datang kepada dia, dia kata, aku juga masih lagi makan, aku juga tidur. Dan ada seorang lagi yang tak mau menggauli wanita. Yang Nabi SAW, aku juga kahwin. Nabi SAW sebut. Jadi orang yang mana nak berubah ataupun nak membuat amal kebaikan, perlulah pertengahan. Maksudnya bukanlah iaitu kita nak buat perkara yang baik
Jangan kita melampau. Contohnya iaitu macam kita sebutkan tadi, iaitu orang yang nak berpuasa sebagai contohnya. Yang ni dia nak berpuasa sepanjang hari, tak mau buka-buka. Maka benda itu tak disyariatkan dalam agama kita. Islam itu nampak cantik apabila dia berada di pertengahan. Yang ini apabila dia solat malam, kita sebut tadi dia solat malam dalam keadaan dia juga bertemu dengan manusia. Bukan dia kunci diri dia duduk solat malam dia seorang je, tak. Jadi kebaikan itu sentiasa pada pertengahan. Okey. Tadabbur yang kedua adalah iaitu pada huruf R. Yang ini kalau huruf R ni lebih kepada rasai perubahan. Tapi saya ubah sikit. Iaitu rancang perubahan diri. Yang ini kita nak melakukan perubahan, kita mestilah bermulakan dengan diri kita sendiri. Iaitu kita sebut tadi dengan sifat yamshuna alal ard tadi, hauna tadi. Iaitu bermula dengan diri sendiri, dan paling awal untuk kita mula adalah dengan hati kita. Kemudian daripada perubahan daripada hati kita, insya-Allah akan menzahirkan amal-amal kebaikan yang lain. Yang kedua, dalam kita merancang perubahan, kita nak kena bersabar dengan sindiran. Memang tuan-tuan, kalau orang nak berubah buat baik ni memang banyak halangan dia. Bukan sekadar daripada syaitan, daripada kalangan jin, tapi syaitan dalam kalangan manusia. Itulah nak berubah, nak tunjuk baik dia tu. Contohnya. Jadi kita kena bersabar dengan sindiran apabila kita nak buat perubahan. Dan juga kita nak kena kuatkan hubungan dengan ilahi. Ini wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Ini perubahan yang kita nak kena buat adalah semakin hari semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat, kita rasa tak puas dengan amalan. Kita rasa amalan kita ni tak cukup. Banyak benda lagi perubahan yang kita nak buat dalam diri kita ni. Dalam amalan kita. Dalam solat kita, walaupun kita dah solat berpuluh tahun, kita nak lagi memperbaiki yang paling baik. Dan juga yang kelima adalah perubahan kita itu adalah bersifat sederhana di dalam perubahan. Janganlah hari ini malam ni bila dengar ibadur rahman allazina yabituna li rabbihim, bangunkan mulai, esok bangun 3.30 dah bangun dah. Sebelum ni tak pernah bangunkan mulai lagi. Esok 3.30 dah bangun dah. Lusa subuh pun tak tahu ke mana. Jadi kita bermula perlahan-lahan, sederhana dalam perubahan. Mudah-mudahan perubahan yang sederhana walaupun sedikit tetapi berterusan, itulah yang paling baik. Kata Nabi SAW, inna habba amal indallah adwamuha wa in qilla. Ini amal yang paling baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan walaupun sedikit. Jadi wallahu ta'ala, kita menutup tadabbur ataupun perbincangan kita pada hari ini, sesi yang pertama ni lah, yang kita akan teruskan pada siri yang kedua nanti insya-Allah pada bulan yang seterusnya. Dan sini kita melihat kalau tuan-tuan perempuan yang mungkin belum mengikuti page Tadabbur Center dan juga laman media lah, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, mungkin boleh buat demikian supaya kita dapat tahu update sentiasa program-program. Jadi mungkin dalam masa 2-3 minit ni saya buka satu ataupun dua soalan kalau ada siapa yang nak bertanya, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan, ada. Kalau nak bagi pandangan pun boleh, insya-Allah. Pandangan saya, akhirat ni tak nampak sebab tu kita takut. Betul, tuan. Kalau ni nampak, maka kita tak tinggal sembahyang sampai subuh. Betul. Itu yang menjadi hikmah dia. Sebab tu kita nampak sebab nak uji manusia mana. Ya. Beriman, manusia yang tak beriman. Ya. Satu konklusi yang baik lah. Iaitu kita akhirat ni benda yang tak nampak menyebabkan kita tak ambil endah dan tak ambil risau dengan dia. Tapi itulah ujian sebenarnya kepada diri kita, insya-Allah. Jadi dengan ucapan ni kita tutup yang tangguh majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdoa sama-sama, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik itu datang pada Allah, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi lah pada siri